Okey, kita sambung business logo. Alright. Awak alatkan, awak punya perniagaan mesti ada logo awak. Dari logo awak boleh buat logo. Kalau tak ada kemahiran, awak Google je lah nama company awak. Contohnya Port Amin SA. Dia tekan SA, nanti ada lah logo-logo yang SA lah. Awak kena type your company and kata logo tu to distinguish from its competitors. Awak kena bezakan dengan pesaing-pesaing awak. Dan ia boleh termasuk, ada yang ada perkataan, contohnya apa, Pro2 ni ada pictures semua ada lah. Logo, di logo lah. Name pun sama Pro2, letters, numbers pun boleh. Ni semua lah, bukannya combination of this and its own meaning. Maksudnya kalau shell ni, apa yang awak tahu ni? Dia gambar apa ni? Ha? Dia gambar apa ni? Dia gambar apa? Kerang. Shell pun daripada perkataan kerang. Sebab tu dia boleh yang kadang awak nak tahu shell tu apa kan, logo tak tahu dia. Jadi orang jawab shell, jadi kerang kan. So dia commercialkan. And then kalau TNB ni apa? Ni gambar apa ni? Ha? Elektrik ni pintas. Elektrik punya pintasan ke, aliran elektrik. Ni apa ni? Daripada T, O, Y, O, T, A sama ada dah ni. Toyota ni daripada perkataan ni, Hilux ni. Alright. Ni McDonald dia M. Pro2 daripada perkataan apa? Pro2 stand for apa? Perniagaan boleh apa? Perusahaan otomobil kedua. Pro2. Kalau Proton, perusahaan otomobil nasional. Ni apa? Ni P kan, ni P. Ni P, ni produk P. So dia daripada perkataan huruf P. Okay. Jadi logo ni boleh menunjukkan apa? Dia boleh menunjukkan unik, pandai bagus. Unik, aspirasi awak dan ringkasan kepada ni. Ringkasan kepada ni. Kalau Mars dulu logo dia wow Wow kan terbang kan, gitulah. Kalau macam Garuda Indonesia, kalau kita Mars Indonesia Garuda, so burung lah, burung kan terbang. Dia tak adalah guna untuk kapal terbang ni, guna apa ni, kijang untuk kenderaan Kalau kat Indonesia kijang untuk kenderaan mobil kata kan, kereta sebab dia kancil, sebab dia dekat apa, dekat daratan Okey, kalau dekat udara itulah. Alright. Jadi ia logo ni melambangkan ialah awak punya image unik awak, and then daripada jauh awak nampak, dan juga aspirasi branding branding. Okey. Okey, carta organisasi kita kena ada apa? Itu carta Yang dekat atas tu ialah ketua. Bawah tu dia punya apa? Subordinate ataupun pekerja. So ketua akan mengawal, menjaga kepentingan pekerja-pekerja lah. Kalau dalam kes awak jangan tulis jangan tulis GM. Kalau boleh pengurus lah. GM besar sangat pangkat dia.
buat orang mula berniaga kan. Awak tulis sebagai manager ataupun pengurus, eksekutif pun boleh. So jangan sampai lebih daripada pengurus pangkat-pangkat dia, supaya pangkat ni melambangkan apa? Melambangkan gaji dia. Kalau gaji besar, pangkat besar, gaji besar, so awak kena sediakan bajet yang besar. Sebab awak mula berniaga ya. Boleh And then dia adalah satu hierarki. Hierarki maksudnya apa? Mesti ada hierarki, maksudnya apa? Apa maksud hierarki? Hierarki encik. Hierarki maksudnya ada ketua dan ada orang bawah. Rangkaian siapa ketua dia akan administratif ni akan manager ni akan lapor kepada ataupun membuat laporan, ataupun ketua tu kepada owner manager ataupun GM Marketing pun akan buat laporan kepada ni, operation pun akan buat laporan kepada manager, financial manager kepada owner manager or GM. Alright, sebab tu itu perkataan owner manager ataupun owner lah. So owner manager ni akan mengawal empat-empat ni supaya dia buat kerja lah. Kalau tak ada ketua, mungkin dia tak akan beroperasi dengan baik setiap manager. So setiap manager ni akan kerja-kerja dia akan diselesaikan. Dan organisasi chart boleh kita menggunakan function. Function ni function boleh tak? Ini adalah function. Apakah fungsi? Ada 4 fungsi. Satu apa? Marketing. Yang kedua apa? Operational. And then yang ketiga apa? Admin. And then finance. Kita ada 4 department yang besar. 4 department yang apa? Besar. Yang pertama yang hari ini lah admin. Yang kedua yang kita belajar operational. Yang ketiga financial. Saya akan ajar next class. And then marketing saya akan ajar. So semua ni ialah department yang berbeza, functional. Yang kedua ialah apa? Shift awak boleh tukar. Awak ingat tak awak sekolah lama kita ada shift pagi dan petang kan? Ada shift pagi dan shift petang. Macam restoran tu sama kan? Betul tak? Shift pagi kalau tak boleh 24 jam berbeza kan? So dia ada dia punya restoran manager, dia ada supervisor yang mengawal AC. Yang ketiga produk. Apa itu produk? Awak punya menilai berdasarkan produk. Contohnya contoh Proton. Proton ni produk apa? Satu yang X70 ni kan. Satu lagi yang apa? Yang kereta kan. Ada SUV, kereta. So pekerja-pekerja tu membuat produk tersebut kan. Membuat produk berdasarkan produk. Macam contoh kalau awak roti contoh ni, kita ada buat roti apa? Roti contohnya roti bun, satu lagi roti yang kek contoh ni. So dia ada department yang berbeza, produk yang berbeza. Tapi kalau produk yang sama, tak boleh dibezakan produk. Jadi awak jangan buat produk. Contohnya awak buat air mineral kan, satu produk saja. So awak boleh gunakan functional. Okey, region. Apa maksud region? Ini company yang besar. Company yang besar kita ada region, wilayah. Contoh kalau seluruh Malaysia kita ada Perlis, Kedah, Perak. Itu wilayah apa? Wilayah utara. KL, Melaka, Tengah. Dan Johor, Melaka, Selatan. Jadi Sembilan KL, Tengah. So region, kita ikut region apa? Region ikut region apa? Utara, Tengah, Selatan dan Timur. Alright, this is the region. Kita divide by the region. Okay, client. Awak tulis sikit. Client siapa apa client? Boleh tulis sikit. Client ialah klien swasta ataupun kerajaan. Boleh tak? Macam hotel, klien kerajaan dapat diskaun, swasta tak dapat. Kerana apa? Itu permintaan daripada kerajaan. Satu, yang kedua ialah kerajaan banyak tax, ramai peserta, ramai pekerja dia, ramai dia punya clients. Alright, so kita boleh divide di our organization chart by clients berdasarkan pelanggan. Contoh pelanggan, kita ada pelanggan lelaki dan pelanggan perempuan. Kita akan divide into 2 clients.
So because of these two types of clients is different needs. Alright? Dah salin Yang ni boleh tak awak tanya sekejap? Ni semua kena saya personnel, list of personnel involved in the business, position, number of employees. Bilangan pekerja. Employees ialah pekerja Position ialah jawatan. Position bagus awak tanya. Sangat bagus. Sebab kadang saya tak tahu apa yang awak tak tahu ya. Okey, contoh position ialah apa? Contoh position ialah yang pertama pengurus berapa orang, yang kedua eksekutif berapa orang, and then pekerja biasa, pekerja tukang masak contohnya. Tukang masak berapa orang, and then bahagian apa? Bahagian ni bilangan pekerja So bahagian F&B contohnya, bahagian pelayan berapa orang ataupun waiters, alright, and then cleaner berapa orang. So this is position that the company list down, and number of employees, bilangan pekerja tu berapa bilangan yang awak perlu ada So this is in number 4 in terms of personnel. Yang seterusnya adalah roles and responsibilities. Yang ni saya katakan tadi, tugas, task, roles and responsibilities. Apakah tugas utama dia dan apakah tanggungjawab bagi setiap pekerja? Okey. Contoh ialah apa? Contohnya bahagian keuangan finance. Contohnya bahagian finance memerlukan seorang pekerja. Tanggungjawab dia ialah apa? Task and responsibility. Apa tugas dia? Mencetak, merekod, and then tanggungjawab dia ialah setahun sekali ataupun sebulan kali menyediakan penyata keuangan. So we have to list down the roles and responsibility. So awak kena tahu apakah beza task and responsibility. Task kerja-kerja dia tanggungjawab memang agak susah. Senarai tugas dan tanggungjawab. Tanggungjawab dia ialah apa? Macam saya task saya ialah apa? Task saya ialah mengajar. Tanggungjawab saya ialah apa? Mendidik contohnya. Mendidik, memastikan pelajar datang, membuat assignment, and then memberi markah. Itu tanggungjawab. Ataupun datang awal. Saya boleh kata task ialah mengajar, tanggungjawab ialah datang awal. Lain Saya pun boleh datang pukul 10 saja. Saya pun boleh ajar guna video is task. Tetapi responsibility sebagai pensyarah ialah itu tanggungjawab. Sama juga macam awak. So tanggungjawab awak ialah apa? Contohnya datang kelas on time, rehat on time, and then masa kelas ambil notes, faham. Tidak nanti pelajar akan menyalahkan pensyarah. Jadi saya terpaksa buat sini lah. So responsibility saya memastikan saya mengajar task. Responsibility ialah pelajar memahami. Okey, tanggungjawab. Macam juga contoh awak sebagai yang membuat kek. Membuat kek, tanggungjawab ialah apa? Kek itu apa? Sedap, cantik dan dalam masa yang ditetapkan. Itu tanggungjawab, kena faham boleh tak? Cari sikit cari sikit. Faris apa beza task and responsibility? Ataupun salah satu lah tanggungjawab. What you can understand about tanggungjawab? Yes, perkataan pikul saya tak keluarkan. Bagus. This is saya terlupa. Itu yang awak pikul tanggungjawab.
Dah awak punya tu tanggungjawab tu. Betul. Kadang-kadang kita tak perasan. Saya sebagai suami pun kadang tak perasan. Isteri saya selalu ingatkan, is your responsibility. So you have to, dah cukup besar, you have to think about the responsibility. So bukannya task boleh buat tapi bagus. Macam nak cepat jawab, suruh saya balik And then yang keenam, compensation and benefit. Awak highlightkan compensation. Saya highlightkan dulu sebab nak mudahkan awak. So yang awak kena pilih tak, dia semua compensation and benefit. Benefit ni, benefit ialah apa? Compensation ialah apa? Benefit ialah apa? Compensation dalam bentuk kewangan, benefit ialah dalam bentuk yang bukan kewangan. Kadang-kadang macam awak suka apa, dipuji kan, awak cantik, awak handsome, awak pandai. So this is digalakkan benefit, manfaat. So kalau macam kerja, dia nak gaji yang tinggi, itu dalam bentuk kewangan, bonus. So kita ada compensation, kita gabungkan kan. Pekerja kadang-kadang dia stay kat situ dalam apa? Contoh macam saya boleh berikan misi-misi contohnya di KL, tapi benefit saya dekat dengan rumah contohnya. So mungkin kerja tu kekal lama disebabkan kemudahan-kemudahan yang bukan dalam bentuk kewangan kan. Dalam kewangan memang senang, semua akan semua akan tahu semua yang berkaitan gaji tak cukup lah, gaji tak motor lah ya. So apakah ini payment ni? Payment RM. Dan kita bayar gaji berdasarkan apa? At least ni kena penting kan. Sebab apa awak kena tetapkan gaji betul-betul? Jangan sampai dilarang. Nanti orang bukan gaji dia ni kenapa dia tinggi? Ada rate China pun dia tinggi tak? Jadi kita tak boleh benda tu. Jadi kita kena adil dalam menentukan gaji. And then kita bayar gaji berdasarkan masa dia. Masa awak tahu masa. Kalau waktu malam bahaya kan. Waktu malam bahaya, tidur kamu tu gaji dia pergi laut. Alright. Hari Ahad aktiviti kita pergi laut. Beza dengan hari biasa. Alright. And then cuti umum kita kasih 3 kali ganda. Sebab dia tak boleh tinggal keluarga gaya sebagainya, kita 3 kali ganda. Awak dari situ bahawa ada seorang doktor tu dia kerja 3 hari 3 malam kat Indonesia, tak berhenti-berhenti. Last kali dia meninggal. Jadi sebabkan apa? Tak cukup rehat. Sebab itu awak kena apa, perhatikan betul-betul nak kasih orang kerja tu. And then provide their labor and skill. Maksudnya skill, kemahiran. Kemahiran berbeza. Contoh, kemahiran melukis, kemahiran menyanyi. Orang yang suka nyanyi, gaji dia lebih besar kan, benefit dia lebih besar. Okay? Kemahiran bercakap, kemahiran marketing, dia pandai dapatkan apa? Jualan banyak unit yang dapat terjual. Itu skill. Tak ada, semua orang tak ada skill yang sama. So mungkin yang skill, ada orang skill yang berbeza tu, sikit beza, kita kasih gaji tinggi lah. Kenapa gaji dia lebih tinggi? Dia lebih kemahiran masak sedap. Macam contoh awak tu orang pandai masak, orang pandai masak kan. Dia ada item dia pandai masak, kita kasih gaji tinggi. Mungkin dia awak tahu, tapi dia punya orang tu tak boleh gaji dia sebab dia lebih tinggi. Ada yang restoran tu memang import import tukang masak daripada Turki contohnya, daripada Arab, dari India, orang tua betul lah. Jadi dia disebabkan itu orang nampak dia yang masak, tak perlu pergi India pun nak masak, nak makan. And then kita import, and then jualan ramai orang. Saya pergi TRX dekat KL. Wow, dekat kedai Cina memang betul-betul Cina lah. Orang Cina je tu panjang betul So mungkin saya tak tahu sebab Cina, saya tak tahu, mungkin restoran Cina tu memang asalnya daripada China. Orang nak rasa. Sebab itu kan kita kasih kemahiran gaji lebih tinggi kepada apa? Pekerja asing, pekerja yang betul mahir dalam bidang. Awak okey sikit, boleh tak?
Awak boleh bagi compensation dalam bentuk gaji, place, gaji, wage, upah. Upah ni boleh gaji macam gaji bulanan, place. Gaji bulanan berapa gaji dia RM1,500. Tapi upah ni mungkin dia buat overtime, okey, ataupun dia kerja lebih masa, kerja waktu tak cuti, ataupun dia buat kontrak. Saya tekankan nanti benefit saya katakan nanti benefit kita ada cuti dan sebagainya, bonus and paid leave. Paid leave maksudnya cuti. Ada yang cuti company yang kasih macam kat sini kasih 20 hari. Ada yang kilang kasih 8 hari Ada yang hotel kasih berapa hari? 10 hari, 13 hari. So ia bergantung pada company lah. Ada yang tak ada cuti contohnya cikgu dia cuti 7 hari setahun sebab tapi dia ada banyak cuti sekolah kan. So ini kita kena tahu gaji-gaji tu. Bagus. Next. Tekan enter. Okey. Remuneration. Awak type yang boleh tak? Awak tulis saja yang saya highlightkan. Remuneration ni ialah termasuk gaji bulanan. Kita ada gaji bulanan. Kenapa ada gaji bulanan ni? Sebab dia nak menyala yang setiap bulan tu kan. Nak bayar, jadi nak bayar apa? Nak bayar rumah, sewa rumah, bayar jaga anak, bil-bil macam-macam lah untuk bulanan. Kereta dan sebagainya. Dan seterusnya kita akan juga boleh beri sebagai contractual wages. Kita boleh beri gaji hari. Satu hari dia kerja RM5, RM80. Dia bulan mingguan pun boleh. Seminggu contohnya RM500. Alright. Project basis pun boleh. Contohnya kita dapat satu projek untuk hari raya contohnya. So kita beri berdasarkan hari raya, panggil pekerja, siapa nak kerja sebulan saja, okey. And all provident fund contribution. Awak adakan. So kita ada caroman apa? Kita ada caroman EPF ataupun KWSP, SOCSO dan EIS. EIS ni cukup baru Employment Insurance Scheme. Awak yang saya highlight tu awak tulis, boleh tak? Saya akan terangkan. Saya akan terangkan yang gaji ni yang termasuk monthly salary or weekly salary, daily salary or project basis salary. So yang seterusnya contribution. Contribution maksudnya apa? Awak sebagai majikan employer kena beri satu caroman. Bukan kasih gaji saja RM2,000, tak. Masa tua dia nanti ada duit dah habis kan, RM2,000 dah habis semua. Masa tua dah tinggal by the age of 55. Then the staff will get the EPF that contribute by your ataupun by employer, majikan, and also by staff deduction. Gaji dia potong. Awak tulis sikit gaji dipotong oleh staff daripada gaji dia. Contohnya 1,000, 11%. So dia kena potong 110. Dan majikan akan tambah majikan akan tambahkan 12% ataupun 13%. So jadi untuk duit masa tua, umur by the age of 55, then the staff will get some huge of amount. For example, by the age of 55, then they will get RM400,000. Then that RM400,000, if the staff retired and no works anymore at that time, then they will use that RM500,000 before the staff mati. Alright, RM500,000 tu dia boleh gunakan sehingga dia matilah. Kalau dia sebab tak boleh kerja, more by the age of 55 or 60 dia tak boleh kerja, then that money they can use for to survival until the end of the life. Alright. So itu EPF. SOCSO ialah apa SOCSO? Ataupun PEKESO. What is SOCSO? Pandai. Bila mana ada berlaku kemalangan accident masa pergi kerja, masa kerja. So ataupun ada tangan terpotong lah, ataupun kaki dah tak ada lah, mata dah buta lah, dan awak sebagai dah tak boleh kerja lah, cacat kekal, then you get the SOCSO. Every month you can get the money. Sama macam gaji, kurang, saya rasa kurang 40% ataupun 30%. So you get from the gaji to 2,000, then you will get only 60% of the gaji, of the salary. So this is every month until
your end of the life. Alright, SOCSO. Dan EIS ialah, kalau SOCSO tu sedikit, kalau employment insurance scheme tu dia lebih banyak sikit Dan kalau SOCSO tu dia terhad ada had dia. Ada dia punya apa? Pengecualian tak. Tapi kalau insurans yang lain, contohnya senyawa ke insurans kemalangan, so dia lebih besar dan dia tak insurans penyakit contohnya. Penyakit apa contohnya kanser. Kalau SOCSO mungkin tak diberi, tapi kalau kanser contohnya awak dah tak boleh kerja tahap 1, tahap 2 masih boleh kerja, tapi kalau menggunakan insurans kalau doktor dah mengesahkan awak boleh dapat insurans. Alright. This is yang awak tulis situ yang majikan kena tambah, kena beri selain pada gaji. Okey. Awak tulis yang saya highlight tu, okey, kalau tak awak ngantuk awak main handphone lah apa tu. Ni tak payah, ini dah saya dah terangkan. Yang EPF, WSP, potato, EIS, nanti saya akan masukkan dalam slide. Yang ni. Yang ni sulit gaji Gaji 3,000. Kenapa ada gaji kerja rendah? Kenapa? Pandai. Kena ada tolak EPF. EPF 330. SOCSO tolak RM14. EIS tolak insurans lain RM5.90. And then employer tambah ni. Dia tak akan berkurang gaji Yang ni awak sebagai employer majikan, awak kena tambah RM390, RM51 dan RM5.9, dan akhirnya untuk EPF setiap bulan macam dah dapat 700 apa? 720. Ini penting kadang-kadang awak kena ingat, kadang-kadang awak kerja awak tak dapat potong EPF. Tak kisahlah saya dapat gaji, tapi masa tua awak macam mana? So insist that employer is compulsory, wajib untuk mencarum EPF untuk pekerja. Sebab itu kena pastikan kadang-kadang dah potong gaji. Ada yang kes-kes yang sebenarnya potong gaji tapi tak masuk dalam EPF. Sebab company simpan ke ataupun dia tak ada duit ke tak masukkan. Jadi sekarang dia dah settle pun, dia dah bayar kan. Jadi kena pastikan juga duit EPF ada dalam. EPF ni satu badan di organisasi government agent ataupun GLC yang dia menyimpan duit staff. Harta dia banyak, duit dia banyak, bilion paling banyak organisasi yang ada duit adalah KWSP lah, sebab semua potong gaji kasih dekat EPF dan awak boleh keluarkan pada masa umur apa? 55. So awak alatkan sikit. Ini kan. Awak kena tolak berapa? Daripada gaji 3,000 kena tolak RM350.65 dan gaji awak hanya dapat 269. Jadi yang ini 350 awak tolak untuk EPF, SOCSO dan EIS. Okey. Employer tambah. Okey. So 3,000 tolak 350.65 dapat awak dapat gaji net salary dan 2649. So akan terangkan pada staff. Okey. Yang ni boleh tak awak tulis sikit? Dalam awak punya business plan, awak kena type, boleh tak? Satu je lah contoh. Boleh tak? Saya beri satu je contoh boleh. Contohnya yang awak biasa marketing manager lah. Gaji marketing manager ialah seorang, gaji dia RM7,500. EPF dia, EPF ni EPF siapa? Awak tulis sikit boleh tak? EPF ni EPF oleh majikan, employer, bukan EPF staff tau. 325 ni semua majikan boleh tak? EPF ni semua majikan yang beri jarum tambahan. Dan gaji yang awak kena tanggung bukan kadar RM2,500. Sebenarnya adalah berapa? 282.1. Ini awak kena tulis, boleh tak? Ramai student yang salah. Dia tolak. Sebenarnya dia kena campur. Kenapa campur? Ini staff yang beri duit. Selain pada gaji, instead of salary, then the employer also give the EPF contribution for employer, SOCSO, EIS, dan total company paid to the staff is 2,872.75 instead of 2,500. So this is responsibility of employer, majikan. So kata majikan ni, itu tanggungjawab. Dia boleh kata tugas majikan ialah
membayar. Tapi tanggungjawab dia memastikan bayaran tu. Kadang-kadang majikan tak ada duit. Ya berlaku ya. Artis yang terkenal dia tak bayar IPF disebabkan apa? Yalah. Tak tahulah, saya tak tahu. Tapi mungkin disebabkan tak ada duit, and then itu dia tak ada, kita boleh classify dia tak ada tanggungjawab. So boleh tak awak tulis sikit untuk awak punya gaji senarai tugas tu, dan senarai ni penting sebab dia akan masukkan dalam awak punya financial plan nanti. So this is example. So you have to fulfill. Tapi tulis sikit, gaji tak boleh terlalu tinggi untuk starting. Awak jangan kasih 4,000, 8,000. Tengok besarnya. So awak insist to give staff the high salary. Tapi sampai masa duit tak cukup nak bayar gaji, operasi pun tergendala dan sebagainya. Okey? Ya Allah Akbar. Okey? So kena pastikan gaji jangan terlalu tinggi. Okey. Benefit. Benefit ialah awak boleh sikit boleh tak? Benefit boleh dalam bentuk non-financial. Iaitu kita ada financial, monetary value and non-monetary. Dua-dua ni benefit. Bukannya gaji yang selain daripada gaji. Kita boleh dapat insurance, boleh dapat membership, golf, boleh main golf, and then retirement benefit. Bila retirement dapat duit, dapat beli saham company, and then non-monetary tak bagi duit. Dia bagi cuti, sama keluarga, flexible working schedule. Contohnya masuk 8, awak boleh masuk ke 9, balik lewat, paid time off. Kalau awak cuti dibayar, awak diberi latihan, contohnya latihan mesin baru dia sampai, awak tak tahu nak buat, so awak beri latihan. Mungkin ada juga latihan-latihan lain, contohnya latihan yang menggunakan Microsoft Excel contohnya. Use of company equipment, awak boleh gunakan. Pekerja-pekerja boleh gunakan peralatan apa, contohnya kalau pekerja boleh gunakan apa? Pekerja boleh menggunakan company equipment untuk dia punya urusan lah. Okey? Contohnya nak buat untuk kerja kahwin anak dia nak gunakan peralatan kitchen kita. So kita benarkan. Okey? Kita benarkan. Okay, next. Alright. Yang ini saya nak cepat sikit. Boleh cepat sikit. Perabot dalam office awak pentadbiran mesti ada perabot kan. Kita kena ada kabinet, ada meja, bukannya meja kat office tu, ada kerusi, and then this is considered as fixed asset. Awak lain kan, boleh tak? Yang penting ni fixed asset boleh tak? Sebab ada dalam amount fixed asset nanti. And then kita ada juga office supply. Office supply boleh sikit, ia adalah apa? Office supply ia adalah stationery yang cepat habis. Kan macam contohnya cepat hilang kan, kertas, A4, pen cepat hilang dan perlu ada sebab dia orang nak gunakan untuk kertas A4, paper, note, gunting, eraser dan sebagainya. Kita pun kena senaraikan supaya kerja-kerja pentadbiran ini ialah memang memerlukan apa? Memang memerlukan, macam awak sebagai pelajar, memang awak memerlukan stationery. Tapi kat sini disebut sebagai apa? Office supplies. Okey. Ini macam awak belajar praktikal tahun ni kan. Jadi kat sini nanti kan awak punya business plan, awak kena senaraikan list all the office features daripada apa jenis. Contohnya awak beza. Contohnya awak beli kerusi. Ni tak ialah kerusi, harga dia RM100. Sorry, RM400 kuantiti 1, jumlah tu. Price per unit berapa banyak, contohnya awak beli 3 sebab ada 3 orang staff kan. Jadi 300 kali 3 lah berapa? 900. Jadi awak boleh tuliskan semua harga ni supaya nanti kita tidak terbeli lebih mahal daripada yang telah bajetkan. Okey? Ni office supply sama juga. Office awak alaikan office supply. Apa office supply? Maksudnya apa? Office supply ialah apakah office supply? Kertas A4, eraser tadi semua berapa banyak dan sebagainya jumlah. Jumlah ni besar juga. Sebab hari-hari awak guna kertas dan sebagainya. Dan last sekali. Last sekali boleh tak? Awak tulis, buat kotak sikit, item,
Fixed maksudnya aset tetap. Aset tetap. Misal 3 kolom ni, sebab awak nak masuk dalam sistem nanti, and then monthly awak bayar bulan-bulan, and ada awak tak boleh masukkan mana-mana antara fixed asset dan monthly. Ini yang berkaitan dengan admin saja, office admin, office pejabat. Dalam office pejabat kita ada mungkin office, land and building, ada perabot, renovation sikit, gaji lah setiap bulan ni. Kita bayar sewa pejabat tau. Utility ni sewa pejabat saja, utility, bill elektrik, bil air, office supply tadi yang awak dah ceritakan, and then yang lain-lain tak termasuk. Kedua ni lah apa? Registration, permit, deposit, cost, attendance, semua masuk dalam other expenses. Senang, nanti dia akan sediakan awaknya. Bila awak nak sediakan ni, awak akan dapat satu yang lengkap untuk financial punya. So next. Dah habis. Iaitu, jangan tu. So awak alatkan sikit. Sekejap. Administration plan. Tak payah. So awak tulis sikit administration plan. And then formulating business, vision, mission and objective. So apa yang telah awak belajar, awak kena sediakan mission, vision, objective. And then awak kena sediakan task. Awak alatkan task, number of employees, remuneration and benefit, office equipment and office supply. Alright. So awak tulis sikit. Nanti tak adalah kata cikgu tak ajar apa-apa. Lastly, prepare budget. Budget administration plan. Yang tadi last sekali tu So kita boleh bagikan kepada berapa? 3 kolom. Budget tadi kita berapa kolom tadi? 3, iaitu pertama tadi apa? Dah lupa dah. Fixed asset. Yang kedua apa? Monthly. Dan yang ketiga adalah others. Every department mesti ada 3 tu. So awak kena identify every department. Dia tak boleh awak ambil pekerja tu, pekerja operasi. Operasi lain ya. Marketing pun lain pekerja dia. Jangan awak semua pukul rata 5 orang tu. Jangan You have to bezakan. Okey, terima kasih. Kita dah habis tajuk financial. Kita ada one more topic of financial last kali, dan hopefully by next class saya akan ajar dan habiskan